Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar, semua sihat? Dah makan? Dah. Sebelum tu kita baca doa dulu Kita baca doa dulu ramai-ramai. Faiz boleh pondak InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk sabar menghadapi dugaan kehidupan. Okey. Jadi saya akan baca dululah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Okey. Jadi Ustaz nak Firdaus bagi tahu apa yang kamu faham Pasal musibah, Ustaz. Okey, betul. Afif? Orang yang bersabar. Okey, bagus. Ucapan ketika ditimpa musibah. Ya, betul. Untuk yang ketiga, ucapan ketika ditimpa musibah. Seorang boleh bagi tahu Ustaz apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, betul. Bagus. Kita di dalam Islam ni, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah ucapan yang kita perlu ungkapkan ketika mana kita ditimpa musibah. Okey. Jadi, ucapan ini juga dia ada istilah khusus untuk dia. Iaitu apa? Ucapan istirja'. Ucapan istirja' ini kita gunakan waktu bila? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Digunakan waktu bila? Kematian, Ustaz. Ya, betul. Waktu kematian. Waktu kematian ni memang selalulah orang akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kita tengok sendiri pun di van jenazah tu pun ada tulis juga kan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Jadi bukan sahaja kita sebut ungkapan ini ketika kita mendengar berita kematian. Bukan. Dia ada lain lagi. Contohnya ketika mana kita ditimpa kesusahan, boleh juga kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Dan juga kita boleh juga sebut inna lillahi itu ketika mana kita mendengar berita tentang kesakitan. Iaitu kita mendengar tentang berita orang sakit. Contohnya kawan kita. Kawan kita aksiden, kemudian masuk hospital. Kita dengar berita tu, kita ungkapkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, pelajar-pelajar semua jelas Ungkapan istirja' ini bukan kita sebut ketika mana kita mendengar berita tentang kematian saja, tapi boleh juga kita sebut ketika kita mendengar berita tentang kesusahan dan juga berita tentang kesakitan. Jadi tidak hanya tentang kematian sahaja. Jadi boleh faham Okey, bagus. Kemudian berdasarkan ayat 155 dan 156 surah Al-Baqarah, Allah telah menyatakan kepada kita beberapa contoh musibah yang ditimpakan ke atas manusia. Yang pertama apa dia? Perasaan takut. Yang kedua ialah kelaparan dan kebuluran. Yang ketiga ialah kehilangan harta benda. Yang keempat ialah kematian orang yang tersayang. Dan yang kelima ialah kekurangan hasil tanaman. Tadi kita dah dapat tahu apa yang telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam ayat 155 dan 156. Okey. Ada berapa semua? Ada? Lima. Okey. Seterusnya, apa yang dinyatakan tadi? Ustaz nak uji. Siapa boleh jawab ni? Siapa boleh jawab? Yang pertama apa? Perasaan Okey. takut. Betul? Yang kedua?
Kelaparan dan kebuluran. Bagus. Okey. Seterusnya. Kehilangan harta Okey. benda. Yang keempat. Kematian orang yang disayangi. Okey. Bagus. Yang kelima. Last sekali. Apa dia? Ingat tak? Kekurangan hasil tanaman. Bagus. Okey. Apa dia maksud sunatullah? Ikutan. Okey. Lagi. Apa dia? Tunjuk cara. Okey. Pahala. Boleh diterima? Lagi? Perkara baik. Bagus. Semua jawapan yang kamu bagi tadi semua betul. Bagus. Yang maksud sebenar sunatullah ini ialah peraturan dan ketetapan yang Allah telah tetapkan ke atas seluruh makhluknya. Ujian dan musibah ni merupakan sunatullah yang memang wajib akan berlaku di dalam kehidupan manusia. Yang mana dia akan datang dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah seperti perintah dan larangan. Yang kedua, dia boleh juga datang dalam bentuk perkara yang halal dan perkara yang haram. Dan juga boleh datang dalam bentuk kesihatan dan kesakitan. Dan seterusnya juga boleh datang dalam bentuk kemiskinan dan kemewahan. Dan juga boleh datang dalam bentuk hidayah dan kesesatan. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Maksudnya, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Okey, ini daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Okey. Jadi ayat ini jelas telah menerangkan kepada kita semua bahawa semua manusia di dunia ini akan diuji dengan pelbagai ujian dan musibah. Allah SWT menguji hamba-Nya dengan musibah dan nikmat untuk memperlihatkan golongan yang bersyukur dan golongan yang kufur, atau golongan yang bersabar dan golongan yang berputus asa. Ni gambar-gambar yang di depan kamu semua ni. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar berdasarkan musibah dan ujian yang telah dinyatakan di dalam ayat 155 dan ayat 156. Jadi, bagaimana kita semua nak menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ni? Ustaz nak dengar daripada kamu. Kena sabar. Okey, lagi? Dekatkan diri dengan Allah. Bagus. Okey, lagi. Siapa lagi dia yang belakang tu? Siapa? Cepat. Muhasabah diri. Bagus. Menerima ketentuan Allah. Okey, betul. Ustaz nak bagi situasi kat sini yang mana kawan kamu, seorang sahabat kamu telah kehilangan ibunya. Ibunya meninggal dunia. Jadi, macam mana kamu nak berkomunikasi ataupun nak bercakap dengan kawan kamu tu? Sebab ibu dia baru meninggal kan. Jadi apa yang kamu perlu ucapkan kepada dia? Okey, jadi Ustaz nak dengar daripada kamu, Ahmad. Tadi kamu cakap sabar kan? Cuba bagi contoh pada Ustaz. Apa yang kamu perlu ucapkan kepada kawan kamu? Ya Ahmad, apa? Apa jawapannya Ahmad? Saya akan datang dekat dia dan saya akan tenangkan dia lah. Ni ada lagi yang nak tambah? Buat baik pada kawan-kawan arwah mak dia. Betul. Dan perkara yang paling penting sekali bila mana kita mendengar tentang berita kematian, perkara pertama kali kita kena sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafaz apa tu? Lafaz apa? Lafaz istirja'. Okey, kita sebut lafaz tu bila kita dengar berita tentang kematian. Ustaz. Ya. Saya ada soalan. Memang Okey. lafaz innalillah ni kita kena sebut waktu dengar kematian je ke? Okey. Sebenarnya lafaz istirja' ni bukanlah untuk kematian sahaja, tetapi lafaz istirja' juga boleh kita gunakan untuk ketika mana kita mendengar berita tentang kesusahan ataupun diri kita sendiri yang ditimpa kesusahan. Maka kita boleh sebut lafaz
istirja' tersebut. Okey, boleh faham Macam contoh yang Ustaz tunjuk di sini, ini gambar apa? Gambar kebakaran. Tadi apabila kita melihat kebakaran, apa yang kita perlu sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kiralah perkara tersebut terjadi kepada orang lain ataupun terjadi kepada kita. Apa tujuan kita mengucapkan lafaz istirja' ni? Tujuannya adalah untuk kita mengingatkan diri kita supaya kita mengetahui dan kita yakin bahawa setiap apa yang jadi terhadap diri kita ataupun apabila kita melihat orang lain ditimpa musibah, maka kita akan tahu itu adalah semuanya daripada Allah. Pada tadi kita asyik sebut tentang lafaz istirja' ni. Jadi apa sebenarnya maksud lafaz istirja'? Jadi Ustaz nak tanya seorang. Firdaus, apa dia maksud lafaz istirja' ni? Kami kepunyaan Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Ya, bagus. Ya, apa maksud dia? Maksud dia ialah sesungguhnya kami kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jugalah kami kembali. Itu maksud bagi lafaz istirja'. Jadi semua boleh ingat Boleh Boleh Ustaz, Okey, bagus. InsyaAllah boleh. Okey, Ustaz nak tanya, ada tak bentuk ujian dan musibah ini yang didatangkan di dalam bentuk kenikmatan? Ada tak? Tapi kalau contoh yang ada di yang Ustaz tunjuk ni, yang semua ni adalah berbentuk apa? Berbentuk kesusahan. Dia bukan bentuk kenikmatan lah. Okey. Jadi boleh bagi contoh pada Ustaz? Seorang boleh bagi? Nazmi. Boleh Nazmi? Contoh dia Ustaz, orang yang kaya tetapi dia tidak bersedekah. Betul? Bagus? Bagus jawapan kamu. Jadi, itu adalah ujian yang berbentuk kenikmatan. Okey. Ada siapa lagi boleh bagi contoh lain? Selain daripada yang Nazmi bagi? Siapa boleh? Wan? Wan boleh Wan? Apa dia Wan? Kesihatan. Okey, bagus. Jadi, contoh yang Wan cakap tadi, kesihatan. Yang mana kesihatan ini Allah beri kepada seseorang itu untuk Allah uji. Tengok sama ada dia ini beribadah ke ataupun tidak jika diberi nikmat kesihatan. Okey murid-murid, Ustaz rasa Ustaz dah terangkan banyak kepada kamu. Jadi sekarang kita akan masuk kepada aktiviti kelas. Jadi Ustaz nak kamu semua cari pasangan masing-masing, satu kumpulan 2 orang, dan Ustaz nak kamu bina satu peta minda yang mengandungi 2 cara untuk kita menghadapi musibah menurut Islam dan 2 hikmah di sebalik berlakunya musibah. Okey, boleh Okey. Masing-masing boleh pilih rakan-rakan masing-masing dan Ustaz bagi masa kepada kamu 10 minit. Nanti Ustaz akan minta untuk wakil setiap kumpulan untuk bentang di hadapan. Okey. Okey, perhatian murid-murid, semua dah bersedia kan? Okey, kalau semua dah bersedia, tengok ni di tangan Ustaz ada aplikasi Pick a Wheel dan Ustaz akan pilih, Ustaz akan putar benda ini dan kita akan tengok siapa yang akan berhenti namanya di sini, dia akan memulakan pembentangan. Jadi nasiblah siapa yang kena. Okey, kita mula Kita pusingkan roda ni. Kita tengok siapa yang kena. Siapa yang kena? Okey, kumpulan Faris boleh ke hadapan untuk membentang kamu punya peta minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentang 4 perkara lah. 2 cara untuk kita menghadapi ujian ataupun musibah daripada Allah, dan 2 hikmah di sebalik ujian ataupun musibah yang ditimpakan ke atas manusia. Ini adalah peta minda yang dihasilkan oleh kami. Jadi saya akan mulakan pembentangan saya, iaitu saya akan menerangkan 2 cara menghadapi musibah. Macam mana kita nak menghadapi musibah? Okey, jadi yang pertama adalah kita mestilah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap apa yang diuji ataupun ujian yang diberikan oleh Allah itu pasti di hujungnya ada hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Dan yang kedua ialah sentiasa
tabah dan sabar serta mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah di sebalik ujian, poin yang pertama yang saya bincang dengan kawan saya tadi ialah menguji tahap keimanan manusia. Hikmah dia ialah dia dapat menguji tahap keimanan manusia lah. Maksudnya kalau orang tu dia iman dia rendah, maka kita akan nampak orang tu dia tidak akan boleh terima ujian yang telah ditimpakan kepada dia. Maksudnya dia tidak boleh redha dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada dia. Kemudian poin yang kedua ialah mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Dalam kata mudahnya, mendapat hidayah daripada Allah lah. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kumpulan saya. Alhamdulillah, semua dah selesai pembentangan. Jadi Ustaz sangat-sangat rasa gembira hari ini mengajar kamu. Dan Ustaz sangat-sangat berharap supaya kamu dapat mengamalkan segala apa yang Ustaz ajar pada hari ini. Apa terutama sekali apa yang Ustaz selalu cakap, apabila kita mendengar musibah, maka kita kena ucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, Ustaz rasa cukup sekadar tu. Kita jumpa lagi next class. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.